Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar Ijazah Sarjana Muda Syariah SEM 4 akan membentangkan tugasan di bawah subjek Fiqh Aulawiyat. Tajuk kumpulan kami ialah Aulawiyat pada zaman Nabi. Ahli kumpulan kami seramai 5 orang termasuk saya sendiri, Muhammad Kushairi bin Abdul Karim, nombor metrik 054533, dan juga saudara Nafizuddin Adib dan saudara Nazahan bin Muhammad, dan juga Farhan Hafizi bin Abdul Razi, dan juga Said Muhammad Salihin bin Said Ramlan. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama, iaitu maksud aulawiyat. Maksud aulawiyat dari segi bahasa, kalimah asalnya iaitu al-wali, yang bermaksud berdekatan ataupun tatabu', iaitu mengikuti atau menasihati. Manakala dari segi istilah pula, fiqh aulawiyat ataupun fiqh keutamaan ini adalah dua perkataan yang diambil dari fiqh dan aulawiyat, yang mana fiqh ini bermaksud faham dan aulawiyat pula adalah kata jamak dari aula, iaitu yang paling baik atau yang paling sesuai atau yang paling utama. Maka pengertian fiqh aulawiyat ialah memahami apa yang paling utama daripada perkara dari sudut pelaksanaan. Ini bermakna kita memberikan hak keutamaan kepada perkara yang mesti didahulukan daripada perkara yang lain, dan juga mestilah sesuai dengan masa dan tempat. Sekian sahaja daripada saya. Saya teruskan kepada kawan saya untuk membentangkan tajuk yang seterusnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Hafizi bin Abdul Razi, nombor metrik 054774. Saya akan menerangkan keutamaan pada permasalahan akidah dan pelaksanaannya pada zaman sahabat. Itu saya akan memulakan dengan matlab awal, iaitu sekitar ruang lingkup tentang kefahaman sahabat tentang keutamaan akidah. Allah SWT telah meletakkan usul akidah di dalam Al-Quran, yang mana ianya diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara yang sempurna melalui perkataan dan perbuatan. Dan Rasulullah tidak sama sekali menimbulkan perdebatan dan perbincangan yang berkaitan dengan akidah, melainkan apabila berlaku permusuhan dan pertengkahan yang melibatkan agama baru atau ajaran yang terpesong. Hal ini dilakukan adalah untuk memalingkan mereka yang telah tersesat kembali ke arah kebenaran. Sehubungan dengan itu, kefahaman ilmu para sahabat adalah berbeza-beza, dan disebabkan inilah mereka tidak mahu membuat sebarang perbahasan atau perdebatan yang melibatkan usul akidah. Mereka berpendapat bahawa tiada jalan lain yang membolehkan mereka mengakui sesuatu perkara kecuali berpandukan wahyu. Oleh hal yang demikian, tiada khilaf tentang akidah yang berlaku pada zaman mereka. Adapun jika berlaku khilaf tersebut adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang berbentuk amali, bukanlah i'tiqadi. Contoh perkara khilaf yang berlaku ialah isu pelantikan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah ataupun pemerintah setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, berlaku juga khilaf pada zaman pemerintahan Saidina Abu Bakar. Contohnya ialah berkaitan isu memerangi orang yang enggan membayar zakat. Pada zaman pemerintahan Saidina Umar pula berlaku khilaf berkaitan urusan pemerintahan di Iraq dan Parsi. Seterusnya, pada zaman Saidina Ali timbul khilaf berkenaan penolakan terhadap Muawiyah kerana kepemimpinannya dan perjuangannya, dan dalam urusan kehakiman mereka tidak merupakan tertib aulawiyat ataupun susunan keutamaan dalam kehidupan mereka, hatta dalam isu yang besar yang berlaku di zaman mereka. Minhaj mereka dalam menentukan akidah agama Islam ialah tetap dengan yang sedia ada. Para sahabat bukan tidak tahu tentang akidah, tetapi maksud di sini ialah mereka menerima sebulat-bulatnya akidah ini, dan mereka mendahulukan apa yang patut didahulukan dan melewatkan apa yang perlu dilewatkan berdasarkan kefahaman mereka. Umat Islam pada zaman ini tidak langsung meninggalkan pandangan dalam permasalahan yang melibatkan akidah, tetapi mereka meninggalkan bebanan yang ada dalam perbincangan itu.
Mereka juga menyusun keutamaan akidah dengan tertib supaya dapat menjaga keamanan dalam agama Islam. Keutamaan mereka dalam isu akidah ialah meninggalkan perdebatan kecuali pada penentangan yang melibatkan akidah dan menolak penentangan orang-orang yang tetap menunggu dan tidak percaya pada akidah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafizuddin Adib bin Ishaq, nombor matrik 054839. Okey, insyaAllah seterusnya saya akan menyambung pembentangan pada Al-Matlabul Thani, iaitu kesepakatan para sahabat dalam usul besar akidah dan juga khilaf mereka dalam furu' akidah. Para sahabat ini tidak mengabaikan tentang masalah akidah, namun yang membezakan mereka adalah mereka bersepakat dalam usul besar akidah seperti yang saya katakan tadi, dan juga mereka khilaf dalam furu' akidah. Dan khilaf ini berdasarkan kepada sejauh mana kefahaman mereka tentang aulawiyat akidah. Okey, slide seterusnya berikut merupakan beberapa contoh yang berkaitan dengan percakapan para sahabat. Okey, yang pertama, ketika Saidina Abu Bakar ditanya tentang kalalah, lalu beliau menjawab, itu ialah pendapatku. Jika ianya benar, ia merupakan dari Allah, dan jika salah, ia merupakan dari syaitan. Okey, seterusnya, ketika Saidina Umar radhiyallahu anhu menjatuhkan hukuman kepada siapa yang mencuri, dan dengan itu dia memukulnya dengan sebatan ketika dia berdebat dengan mengatakan, Tuhan menghakimi aku. Saidina Umar ditanya mengenai sunnah memukulnya dengan cambuk ataupun juga dikenali sebagai cemeti di atas pemotongan tangannya. Lalu Saidina Umar berkata, potongan itu untuk pencurian, dan cambuk ketika dia berbohong tentang tu. Slide seterusnya, dikabarkan mengenai kewibawaan Ibnu Umar bahawa dia berkata, orang-orang Qadariyah, iaitu orang-orang yang berfahaman Qadariyah, berpendapat bahawa Allah itu lemah dalam kekuasaannya, dan berkata, mengapa? Tidak boleh dikatakan kepada Tuhan mengapa, kerana Allah tidak bertanya tentang apa yang dia lakukan, sedangkan mereka ingin bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Akhir sekali dalam Matlabul Thani ini ialah Yahya bin Hashim berkata, itu telah memberi kesan terhadap perkembangan kaedah percakapan, kadang-kadang betul dan kadang-kadang salah. Tapi kita ingin menambah penerangannya bahawa sahabat tidak jauh dari akidah, dan semua yang dikatakan bahawa mereka meninggalkan kesesatan dalam masalah akidah selari dengan kaedah tafwid, iaitu menetapkan lafaz tanpa menetapkan maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah kita teruskan pada yang seterusnya. Jadi inilah contoh awaliyat pada bangsa intiqad, pada pegangan kita fi siril sahabah salafus salih, yakni pada zaman para sahabat dan salafus salih. Okey, ini kita bawa keutamaan awaliyat pada zaman yakni kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Awaliyat keutamaan ini adalah berkaitan dengan kecekalan. Kecekalan ketika menghadapi andal fitan wa syara'ili, ketika berlakunya ujian yang sangat hebat. Jadi kita melihat kepada Sayyidina Abu Bakar. Waqad nuqila al-Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi, bahawa dinakalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal pada musnadnya bahawa awaliyat pada keutamaan pada menghadapi kecekalan dalam menghadapi ujian hidup yang sangat hebat daripada Sayyidina Abu Bakar, bahawa ia akan membawa kepada Muslim, yang membawa kepada maslahat dunia para sahabat ketika itu, dan membawa maslahat kepada masa depan, bahkan kepada perkara akhirat yang akan memberi banyak faedah kepada para sahabat. Maka ini sangat berhajat kepada Muslim, para sahabat. Mana itu yang penting adalah kecekalan ketika berhadapan dengan ujian yang sangat hebat. Maka ujian yang hebat ini berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bersifat dengan sabar dan ketika menghadapi musibah. Awaliyah keutamaan sabar bagi kaum muslimin dan kaum muslimat, dan kecekalannya itu akan membawa kepada tidak tergoncangnya, tidak goyahnya hati
seseorang, terutamanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka pada pandangan saya bahawa sabar ketika menghadapinya fitnah itu adalah terlebih penting, adalah terlebih aula, lebih utama pada diri kita. Kerana ketika berlakunya dia tidak ada sifat kesabaran di antara kaum muslimin dan muslimat ataupun pada diri kita sendiri, terutama kepada Sayyidina Abu Bakar, maka ia akan mudah kepada membawa kepada arus godaan, arus ujian, di mana mereka akan goyahnya hidup mereka daripada terus untuk meneruskan kehidupan mereka. Dan seterusnya kita beralih kepada zaman pada Sayyidina Abu Bakar Al-Waliyat, Al-Faruq Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, jadi pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jadi pada keutamaan pada mengamalkan hukum hakam pada keadaan atau zaman yang kecemasan darurat. Maka Sayyidina Umar beramal dengan hukum hakam bahawa dia tidak akan memotong tangan bagi mereka yang mencuri, kerana pada zaman tersebut berlakunya kemarau. Maka berlakunya kemarau, maka hukum potong tangan itu terbatal. Dan manusia ketika itu berhajat kepada makanan, dan dia berhajat kepada ketika itu berlaku kebuluran. Maka bahawa ketika itu dia mencuri disebabkan pada zaman tersebut jadi kebuluran, dan dia menjadi kebuluran untuk meneruskan hidup dia, dan berhajat kepada makanan, maka hukum potong tangan dibatalkan. Dan kita maklum bahawa dan asal bagi orang yang mencuri, apabila yakinnya kita berlakunya perbuatan mencuri, maka hukumannya adalah dikenakan hukum hudud, yakni hukum itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu azizul hakim. Apabila orang lelaki dan perempuan yang mencuri, maka dia akan dipotongkan kedua tangannya sebagai balasan bagi apa yang mereka lakukan. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan itulah awaliyat di antara pada Sayyidina Abu Bakar dan pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sekian sahaja daripada saya, insya-Allah seterusnya bersama kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Giliran saya pula untuk menerangkan dan membincangkan sedikit maklumat dan isi kandungan berkaitan dengan namadhij min tartib al-awliyat al-i'tiqadiyah fi siri as-sahabah wa salafus salih. Jadi yang ketiga dalam part saya ini membincangkan tentang namadhij awlawiyat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nama saya Muhammad Nazhan bin Muhammad Nizam, nombor metrik 054628. Baik. Kita akan teruskan dengan isi apakah yang ingin disampaikan. Jadi, tarkuhu li amri khilafah ma'a ma fi khilafati. Jadi pendekatan dalam Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ini, beliau mengutamakan, nanti kita akan sebut kat sini, benda yang paling kata kuncinya ialah mengutamakan ummah. Mengutamakan ummah dan yang kata kunci kedua adalah taroka, iaitu taroka apa? Li amri khilafah, meninggalkan pemerintahan khilafah ketika itu dan menyerahkan kepada Sayyidina dan menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita dapat faham bahawa Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu merupakan salah seorang daripada insan dan juga pemimpin ketika itu yang bertanggungjawab untuk meleraikan dan menjadi pendamai terhadap ketegangan yang berlaku suatu ketika dahulu ketika peperangan Siffin berlaku, apabila Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mahu membai'ah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kerana apa? Kerana kerana Muawiyah berkata bahawa beliau inginkan Sayyidina Ali mencari pembunuh bagi Uthman, Sayyidina Uthman Affan radhiyallahu anhu. Tetapi Sayyidina Ali ini beranggapan bahawa
paling penting di sini ialah memilih pemimpin dahulu. Kita selesaikan dulu pemerintahan ini, khilafah ini, barulah kita akan selesaikan cari siapa pembunuh Sayyidina Osman ini. Okey, kan di sini mafasidnya ialah keburukannya itu lebih besar sebenarnya apabila kita tengok berlaku pertumpahan darah yang tidak henti-henti. Jadi di sini pendekatan yang diambil oleh Sayyidina Hasan bin Ali adalah salah satu daripada bentuk yang perdamaian yang mana menjadi satu daripada sumber perdamaian lah terhadap kedua-dua belah pihak. So ketika itu diserahkan pemerintahan khilafah kepada kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini boleh masalah harus jawaz wilayah al-maqdul, kekuasaan makdul ini bersama ma'awujudi al-fadil. Sekiranya kita menempati kepada masalah-masalah tersebut, yang pertama dzalika al-imam innama yansub. Jadi ini pemerintah itu dilantik oleh qitalil adu wa himayah al-baydah, untuk membunuh musuh dan menjaga hak keperluan makanan rakyat. Fasad al-khalal wa istikhraj al-hukm, memastikan cacatan itu tidak ada dan juga menegakkan hak-hak yang sepatutnya. Sama juga mengeluarkan kebenaran, mengeluarkan hak-hak yang sepatutnya, wa iqamah al-hudud, dan menegakkan hudud perkara yang menjadi syariat Islam, dan juga wajibah al-amwal baitul mal, dan melaksanakan proses pembendaharaan, proses harta ini baitul mal, qismat ala ahliha, dan bahagikannya kepada ahli-ahli, kepada orang yang selayaknya. So, dari segi awliyatnya, maqasid ini secara umum. Kepentingannya, keutamaan di sini adalah maqasid umum. Wafil masalih wal mafasid, daripada segi kebaikan dan keburukan itu secara khusus. Okay. Jadi, bagaimana kita dapat tengok bahawa dikosongkan jawatan khilafah itu bersama masalah yang diketahui untuk pada masa yang sama untuk menjaga jamaah muslimin. Maka kita sebut tahun itu ketika Sayyidina Hasan bin Ali adalah kejawatan khilafah kepada pemerintahan kepada ni, dan dikatakan lakukanlah apa yang kamu suka, maka disebut tahun jamaah. Maka di sini kenapa? Kerana dihufaz ala jamaatil muslimin. Kerana Sayyidina Hasan bin Ali ini beranggapan bahawa darah muslim itu lebih penting sebenarnya, lebih penting berbanding bentuk-bentuk inilah daripada aku meneruskan aku fikirkan cara untuk meleraikan ketegangan ini. Bil firqati wal khilaf baina al-muslimin. Jadi yang kita dapat fahami ialah itulah dia bermaksud kata bagaimana pendekatan aulawiyat, cara contoh yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan Ali radhiyallahu anhu, di mana beliau mengutamakan nyawa dan darah orang muslim itu berbanding pemerintahan, berbanding dengan pemerintahan perkara yang melibatkan pemerintahan itu di antara dua kelompok individu lah, tekanan yang berlaku hasil daripada isu yang disebutkan tadi. Jadi sekian daripada saya, mudah-mudahan memberi manfaat. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Fasil Ibrahim. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, setelah mendengar perbahasan daripada kumpulan saya, apa yang saya dapat simpulkan, yang pertama ialah maksud aulawiyat. Akidah atau keutamaan akidah ialah mendahulukan sesuatu perkara yang penting daripada perkara yang lain berdasarkan hukum-hukum syariah yang betul dan pemahaman yang tepat, serta menggabungkan keadaan tersebut dengan situasi semasa. Okey. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan fiqh aulawiyat ini di dalam Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Okey. Yang kedua pula ialah peringkat aulawiyat akidah ini adalah dipertanggungjawabkan kepada pemimpin-pemimpin negara seperti mufti, qadi dan lain-lain. Ini kerana mereka mempunyai kefahaman yang sangat baik dan dipercayai tentang dalil dan juga pelaksanaan hukum hakam Islam.
dan sebab musabab terjadinya perselisihan faham tentang aulawiyat pada zaman dahulu dengan zaman sekarang kerana lahirnya kefahaman tentang dalil-dalil yang tidak tepat dan bukti-bukti yang tidak kukuh serta tidak mengetahui cara pelaksanaan kerana tidak memahami teks keutamaan dengan betul dan tempat. Dan kesimpulan yang terakhir dapat saya simpulkan iaitu dalam kita memahami aulawiyat akidah ini, ianya terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama dalil-dalil syariah daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang kedua ialah sebuah ijtihad yang mengandungi ketetapan-ketetapan syariah dan dengan itu disesuaikan bersama isu-isu dan keadaan semasa. Sekian sahaja daripada saya dan kumpulan saya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.